Welcome back to Ani Sofia channel. Tak ada siapa-siapa boy. Tak ada siapa. Hari ni aku nak cerita pasal pengalaman seram aku. Okay, aku percaya yang korang pun pernah experience suatu benda yang bagi korang seram lah kan. So first cerita dia mengenai aku pergi camp. Di Hulu Langat. Okay, masa aku pergi camp kat Hulu Langat ni, aku pergi under sekolah tau. So aku pergi camp pengawas lah dekat Hulu Kelang. So macam biasa lah, kita orang sampai tu dah petang kot. Petang rasanya petang. So kita orang sampai tu, kita orang terus letak beg, kita orang berkumpul macam biasa. Lepas tu dah tunggu semua berkumpul, dia bagi masuk bilik tau, letak barang, and then kita orang dibagi makan petang. Biasa kalau korang pergi camp kan, kalau yang biasa pergi camp lah, macam diorang akan bagi makan petang, minum petang, lepas tu diorang akan bagi sesi beriadah kan. Lepas tu diorang akan bagi talk pasal tempat ni, apa yang kau boleh buat, apa yang kau tak boleh buat, pukul berapa kau kena masuk tidur, and everything lah kan. Okay, pengalaman aku ni start malam tu. Malam yang kita orang sepatutnya buat night walk. So kita orang buat night walk malam tu lepas isyak tau. Lepas solat isyak, diorang bagi macam satu sesi suai kenal, ataupun sesi diorang bentukkan satu kumpulan, and then diorang bagi satu misi dalam satu kumpulan. Contohnya kau kena bina kata-kata semangat kumpulan kau, everything lah macam tu kan. So lepas habis sesi tu semua, kita orang kumpul balik kat luar. So kita orang pun beratur lah dalam barisan kan, nak pergi ke network session. So masa tu kita tengah bising kan, semua masa-masa excited lah kan, nak night walk malam-malam gelap kan. Lepas tu Fesi kat situ cerita tau, kalau kau bernasib baik, kau turun cukup tau. Maksudnya contoh kau naik 16 orang, kau turun pun 16 orang. Diorang akan cerita lah. Seorang Fesi ni kata, dia bercerita lah. Dia kata dulu masa dia bawa satu group ni naik ke night walk kan, untuk hutan tu semua, tiba bila sampai bawah kan, diorang Kira balik berapa orang yang turun bawah tu kan. Tiba-tiba ada lebih seorang. lepas tu bila dah lebih seorang tu, mesti lah masing-masing macam takut kan, macam kalau kabut lah masing-masing kan. Lepas tu dia kata, walau apa pun jadi, jangan pusing. Kau tak payah nak pusing belakang, tepi kanan, siapa kan. So bila dah kira tu, muka dia sama weh, sebiji sama. Lepas tu semasa kecoh lah. Bila dah kecoh tu, apa lagi, macam biasa lah kan, masuk dalam dewan, baca tu, baca ni kan, settle. So yang macam kes aku ni kan, pengalaman aku ni, masa tengah beratur tu, nak tunggu turn night walk tu kan, aku pusing tau. Aku menghadap depan. Lepas tu dia kena pusing tau. Kau kena pusing ke kanan untuk kau jalan, nak gerak lah kan. Macam kes aku ni, bila aku pusing kan, aku nampak dekat atas bumbung dewan yang kita orang semua tadi berkumpul. Dia bentukkan kumpulan semua tu dekat dewan kumpul tu, dekat bumbung atas tu, aku nampak macam ada satu lembaga hitam tau. Dia berdiri 45 darjah macam ni. Serius weh, 45 darjah weh. Dia berdiri lama gila macam tu. Aku pandang weh, aku memang nampak weh. Lusuh lah rasikan dia punya kain. Memang aku jadi macam kaku tau, macam mati sekejap. Masa tu mata aku tak boleh alih tempat lain. Dia macam dah kena control lah, pandang je. And then tak lama kawan aku dah start gerak tu, aku baru macam tersedar balik. Dan aku gerak je. Masa aku gerak tu pun aku tak pandang kiri kanan, tak pandang atas bawah. Aku just jalan straight je, ikut je kawan aku tu. Lepas tu dah habis part yang tu, bila
dah habis night walk. Masa aku night walk tu aku tak adalah rasa apa-apa kan. Tapi rasa tu adalah macam aura negatif kan. Tapi aku buat tak tahu je lah. Lepas tu bila dah sampai, dah turun bawah tu, dah kira dah cukup semua, kita orang dibenarkan masuk bilik lah kan, masuk dorm. Lepas tu bila dah masuk dorm tu, semasa pun perempuan kan, semasa pun sibuk mandi lah, pukul 2 ke 3 pagi macam tu. Aku lupa, tak ingat sebab dah lama dah mandi. So mandi tu, bila lepas mandi tu masa-masa kumpul lah, macam kawan-kawan aku yang kumpul kan. Dan diorang pun cerita lah apa yang diorang nampak, apa ataupun apa yang diorang rasa masa night walk tu. So kawan-kawan aku pun ada dah cakap, masa diorang night walk tu, diorang nampak tu, nampak ni, nampak tu, nampak ni. Macam aku diam je tau. Aku tak cerita langsung yang aku nampak benda tu dekat atas bumbung. Aku diam je sebab aku fikir aku macam, kalau aku cakap macam tu, aku takut orang lain macam tak percaya kan. Lepas tu tak lama seorang kawan aku ni cakap, Weh, tadi aku nampak ada satu benda dekat atas bumbung tu juga. aku dah macam, akhirnya ada juga orang yang nampak. Masa tu baru aku buka cerita, aku pun nampak. So everyone macam terkejut lah kan. Kat situ pun ada. Memang kat situ tempat keradaan pun hutan kan. Bukan camp tu dia kelilingi oleh hutan. So cerita tu habis kat situ je lah. Okay, ni cerita nombor 2 lah. Ni pasal pengalaman sepanjang kakak aku sakit. Kakak aku sakit bukan sakit yang sains tau. Dia sakit yang mistik. Yang apa panggil, benda-benda halus yang orang tak boleh nampak. Macam kakak aku ni, dia boleh nampak. Memang dia punya hijab fully terbuka lah kan. So dia boleh nampak lah benda-benda yang orang lain tak boleh nampak kan. Lepas tu dan family aku pun ada 3 orang daripada kita orang yang memang boleh nampak. Termasuk aku lah kan. Tapi aku jenis yang tak layan lah. So balik semula ke kisah kakak aku. So kakak aku ni, dia boleh nampak kan. So dalam badan dia sebenarnya, kakak aku sebenarnya hidup dekat dalam dunia bunian. Which mean bunian tu duduk dalam dunia, dalam badan kakak aku. Tapi kakak aku sebenarnya dia hidup dalam dunia bunian. 3 bulan dia tak tidur. Dia start macam ni tau. Mula-mula kakak aku ni, dia start asalnya dia tak keluar bilik. Dia cakap sorang-sorang. Dia jadi macam murung tau. Dia cakap sorang. Dia 3 bulan tak tidur. Dia nak tidur tau. Dia try untuk tidur. But then macam ada benda yang macam kacau dia, macam tarik dia ke, cakar. Banyak tau. Ada cakaran juga dulu kat tangan dia. Macam kita orang tanya juga siapa yang buat kan. Dan dia kata kawan dia buat. Aku dah macam, so bila berubat, ustaz tu sendiri yang cakap memang ada bunian yang hidup, yang dekat dalam badan dia. Dan juga dia duduk dalam dunia bunian. Bunian ni, dia sebenarnya kan, macam ustaz, apa yang ustaz tu cakap lah kan. Dia, kakak aku ni, dia tak tidur sebab bila waktu maghrib, waktu asar, dia adalah subuh bagi bunian tau. Ni apa yang ustaz cakap lah. Waktu subuh bunian. So start dari situ dia memang tak tidur lah. Bila kita dah malam kan, dia nak tidur lah kan. Dia tak tidur sebab dia baru bangun. Bagi bunian tu baru bangun kan. So dia ajak main lah, everything lah kan. So jadi 3 bulan dia tak tidur. Kakak aku daripada berat badan dia 80 lebih, turun jadi 70 lebih ke 60 lebih macam tu. Sebabkan dia tak makan. Sampai kita kena paksa tau dia makan, baru dia nak makan. Kalau tak, dia tak tahu. Dan bapak aku pun macam tak sedar hati, bawa lah dia pergi berubat tau. Bila bawa pergi berubat, ubat sains, doktor bagi dia ubat tidur. Bila bagi dia ubat tidur, macam kita macam kesian lah kan. Dah 2 hari dia macam high je kan. So tukar rawatan. Kita orang guna rawatan Islam kan. Bila dah guna rawatan Islam tu, orang tu minta rotan lah. Dia minta padi yang tak tukar jadi beras lagi tu. Lepas tu dia minta kuprum, tak silap aku, sepihan kuprum lah. Dia minta 4 keping sebab dia nak pagar rumah tau. Dia ada tulisan dia lah, ayat-ayat dia. Lepas tu dia suruh tanam kat 4 penjuru rumah. Lepas tu bila dah selesai semua benda tu, satu lagi, kain putih. Dia nak 1 helai kain putih. Kain putih tu panjang lah. Aku tak tahu, maybe 1 meter kot.
dia tulis lah macam ayat Al-Quran tau. So dia ustaz tu kata mandi sebelum waktu subuh, sebelum masuk subuh rasanya. So mak aku pun mandikan lah. Lepas tu dia minta juga air wuduk mak aku. Maksudnya mak aku ambil wuduk, air tu yang tu dia nak. Lepas tu alhamdulillah lah dia makin okey. Tapi masa dia berubat tu ada 4 tahap tau. 4 ke 5 tahap aku lupa. Tapi first tu dia macam tahap pertama tu dia okey tau. Dia macam 1 2 3 4. Lepas tu 4 3 2 1 macam tu. Masa yang 1 2 3 tu boleh control lagi tau. 4 tu dia kakak aku start agresif. Jadi macam agresif lah. Macam tak boleh nak control lah kan. Dia jadi macam pemarah. Lepas tu kejap dia nangis. Lepas tu kejap lagi kadang dia marah balik. So masa yang tahap keempat tu, ni cerita yang aku rasa seram kan. Aku tidur sebilik dengan dia tau. Lepas tu aku dengar malam tu, malam yang masa dia berubat tahap keempat tu, aku dengar macam ada orang kat belakang rumah aku lah yang tarik. Mula-mula aku dengar macam orang tu macam kau imagine macam orang tu kena ikat dengan besi. Badan dia kena ikat dengan besi. Lepas tu kau nak lepaskan diri, dia macam macam tu kan. Macam try to escape. Macam tu kan. So makin lama makin kuat tau. Lepas tu aku jadi macam siapa pula malam-malam ni yang macam tu kan. So aku abaikan. Lepas tu pukul 3 tau. Itu hari yang pertama ke hari yang kedua aku tak ingat. Lepas tu bila aku tanya mak aku kan, bila aku cerita, mak aku cakap maybe ustaz tu tengah berubatkan dia kan waktu macam tu. And then hari esoknya pula kan, aku experience lagi. aku dengar macam orang, waktu ni pukul 3 juga tau, orang tarik besi macam banduan yang dipakaikan besi kaki tu. So dia tarik. Memang dengar jelas gila lah. Sebab aku duduk bilik yang belakang tau. So aku dengar. Memang jelas gila weh. Aku masa tu kan, aku tak takut tau. Tapi aku perasaan untuk lebih tahu tu lagi tinggi daripada perasaan takut aku. So apa aku buat kan, aku cari lah. Aku buka pintu belakang, aku cari, aku buka, aku selak tingkap, aku cari. Tapi aku tak jumpa lah. Aku tak nampak pun something benda yang aku tengah dengar tu. Dia tak lama lah. Sekejap je, dalam 1 ke 2 minit macam tu je. Lepas tu dia hilang tau. Lepas tu masa tu aku terfikir, macam aku rasa benda tu try lah untuk masuk ke dalam rumah aku. since ustaz tu dah datang rumah aku and then dia dah pagar. So dia tak dapat masuk lah kan. Tapi bunyian tu masih ada dalam badan bapak aku. Dalam badan kakak aku. Masa ni proses nak tutup hijab dia tau. So ustaz tu minta berapa duit lah kan, untuk dia buat satu majlis tau. Majlis tutup hijab. Tapi dia tak buat dekat sini. Dia buat dekat kampung dia. Majlis ni aku rasa rumit lah. Dia kata, okay, kau as a tukang masak untuk kenduri ni, kau kena kau tak boleh rasa tau. Siapa yang memasak untuk kenduri ni, dia tak boleh rasa. Kalau dia rasa kan, dia macam mulut dia akan jadi macam orang stroke tu, yang sengit tu kan. Macam tu lah. So aku rasa macam rumit gila nak buat benda macam ni kan. Lepas tu mak aku pun bagilah berapa puluh ringgit tak dia nak. Lepas tu dia buat kenduri tu. And then hijab kakak aku tak lama pun. Dia tutup sekejap je. Lepas tu dia buka balik. Lepas tu ni detect lah. Dia ada macam sudah ada benda lain kan pula kan. Dia selalu cakap lah, depan rumah ada macam ada budak kecil yang selalu tunggu dia. Lepas dah berubat tu tak lama lah, dia buka hijab, dia buka balik. Dia start tak tidur balik, ni everything kan. Lepas tu bapak aku tak cari alternatif lain. Lepas tu mak aku kata tak boleh jadi lah macam ni. Kita bawa balik kampung, berubat kampung mak aku kan. Since Pak Angah aku pun ada kawan dia yang boleh berubat. So bawa balik kampung berubat kan. Berubat ni lah, masa ni lah, dia dia jadi macam, masa berubat tu orang tu keluarkan ikut kaki tau. Memang mak aku kata memang jerit-jerit lah kakak aku. Lepas tu kakak aku ni dia OKU tau. So memang mak aku cakap orang-orang macam dia ni memang selalunya akan nampak hijab dia terbuka lah. Tak macam kita yang normal ni kan. Lepas tu
dah tu semua, ada tukang urut ni sebelah rumah nenek aku lah. Dia kata dia urut, dia keluarkan something daripada badan mak aku lah. Macam benda tu kat badan kakak aku, tapi dia keluarkan ikut badan mak aku. Sebab kakak aku kan OKU kan, so jadi dia macam susah lah nak keluarkan kat dia kan. So mak aku dia keluarkan, tapi mak aku rasa macam ada something tau yang daripada dada dia keluar dekat kerongkong semua ni tau. Dia keluar ke mulut. Memang ada something, tapi bila mak aku ni dia macam angin je tau. Dia macam kita picit-picit badan angin kan lah, macam tu je. So aku rasa macam apa benda sebenarnya ni tu kan. Lepas tu dulu pernah orang tu juga cakap masa mak aku sakit-sakit badan kan. Masa ni kakak tak sakit lagi, tak sakit teruk lagi lah. Mungkin dia dah ada tapi tak sakit teruk lagi lah. Dia cakap dekat mak aku macam ni, badan kau ni, masa tu tengah urut tau, mak aku tengah urut dengan dia kan. Dia kata, badan kau ni ada budak kecil yang bertinggi. Aku macam Lepas tu mak aku pun takut lah kan. Mak aku bagi tahu nenek aku kata tak adalah macam tu kan. Lepas tu dia bagi tahu aku diam je. Lepas tu dah berubat kakak aku, sekarang alhamdulillah lah dia okey lah. Tapi dulu mak aku pun ada bagi tahu lah, dia pun pernah share lah pengalaman dia sepanjang kakak aku berubat kan. Dia pernah bagi tahu juga lah, bila kakak aku datang kan dekat dia bau hanyir gila lah. Macam bau busuk lah, bau hanyir kan. Padahal baru lepas mandi tau. So lepas berubat, everything was fine. Okay lah daripada dulu kan, sampai dia tak nak tidur. Bukan tak nak tidur, dia tak boleh tidur. Dia tak nak makan, dia tak nak bercakap dengan orang lain. Dia duduk dalam bilik je kan. Tapi sekarang okey lah, dia nak keluar tengok TV, nak borak juga kan. Okey lah, alhamdulillah lah kan. So sebenarnya hijab dia tak tutup lagi pun. Macam kenduri tu pun buat dia just macam a few days after that, hijab tu buka balik. So terima kasih lah kat ustaz yang berubat kakak aku tu kan. Okay, ni pengalaman aku yang ketiga lah kan. Sebenarnya banyak lah, aku ada banyak lagi cerita. Tapi aku pilih-pilih aja cerita mana aku cerita kan. Okay, ni pengalaman yang ketiga lah. Masa ni, ni pengalaman aku belajar di sebuah kolej matrikulasi lah kan. Aku tak nak bagi tahu lah kolej mana kan. Okay, aku dulu, masa ni aku program 2 tahun dah. So aku ada banyak experience juga kat situ. Okay, masa ni pagi tau, pukul 7 macam tu. Okay, macam aku jenis mandi yang pukul 6 suku, 6.30 aku dah pergi mandi lah. Lepas tu aku solat subuh semua, aku siap-siap semua. Lepas tu aku akan duduk kat meja aku. Kalau aku rasa macam aku nak sarapan, aku akan sarapan lah. Minum air ke kan. Selalunya aku akan minum air panas je lah. Air macam Milo ke, ataupun air, apa panggil tu, air Nestem tu kan. Macam tu je lah aku. Lepas tu one day ni, masa tu roommate aku dia katil kat matrik ni, dia dua sini, sana akan jadi 2. Satu bilik ada 4 orang akhirnya kan. So aku ni, masa tu roommate aku 3 tu ada tau. Tapi seorang ni tengah tidur lagi. Lepas tu dia tengah tidur lagi lah. Masa tu sebab nak tunggu turn gosok baju. Lepas bilik aku ni ada tempat setrika tau. So kena beratur lah kan. Macam aku dah siap semalam lagi. Lepas tu aku tengah pakai tidur ni. Lepas tu aku dengar macam botol dipulas tau. Macam botol plastik yang korang mineral 500ml tu dipulas-pulas tau. Lepas tu aku pun pusing lah. Aku pandang roommate aku. Tapi benda tu datang daripada sebelah katil aku tau. Maksudnya orang katil sebelah lah kan. Roommate aku yang sebelah tu. So aku tengok situ. Aku dah sudah pagi-pagi ni juga dia nak mengacau kan. So aku pandang roommate aku yang lain. Roommate aku pandang seorang lah. Roommate aku ni dengar. Tapi masing-masing tak boleh nak buka mulut lah. Tak boleh cakap apa. Aku cuma pagi juga, aku tunjukkan juga dia nak kacau. Macam hari tu yang berlaku tu, cuaca dia macam cuaca sejuk tau. Dekat kolej ni memang sejuk. Aku duduk kolej yang dikelilingi oleh pokok-pokok hutan kan. So memang sejuk lah pagi kan. So aku dah macam, aku minum-minum 7.30 aku gerak. Lepas tu aku ingat roommate aku macam yang dengar tu macam pandang aku macam pandang biasa je lah kan. Lepas tu balik daripada tu dia cerita kat aku, pagi tadi kau dengar tak weh, macam ada orang main botol kemek-kemek kan. Lepas tu aku macam, aku dengar lah. Aku ingat aku seorang je dengar. Tapi roommate aku pun seorang dengar. Luckily memang kita nasib baik dia tak nampak kan.
Kalau nampak aku Lepas tu nah ni cerita yang kat Matrix juga lah. Masa ni malam masa ni sem 3 ke sem 4 aku tak ingat. Masa ni aku jenis yang hari tu aku dah terbabas tidur tau. Aku dah terbabas tidur sampai pukul berapa ke tau. So aku jadi malam tu aku tak boleh nak tidur. So bila malam tu aku tak boleh tidur, aku study lah apa benda yang aku tak faham kan. Malam tu aku buka lampu meja aku study. Lepas tu masa aku tengah study tu kan, aku dengar lah macam ada orang panggil nama aku lah. Macam Anis macam tu kan. Aku dah macam, weh, siapa pula yang panggil aku malam-malam buta pukul 2-3 pagi ni weh. Lepas tu aku diam je lah. Aku diam je. Aku dengar je tak. Masa tu aku pakai earphone tau. Aku buat sang lagu. Kau imagine lah macam mana kau yang pakai earphone dengar lagu, tiba-tiba dengar benda yang halus macam tu kan. Lepas tu aku pun buat tak tahu je. Aku study. Lepas tu aku makin lama aku rasa macam aku ngantuk. So aku tutup buku aku tutup lampu meja aku panas. Lepas tu aku baring lah kan. Masa aku baring tu, tiba-tiba aku jadi macam tak boleh tidur tau. So aku baring, aku pusing sini pusing sana. Tak lama tu aku tengok jam, weh dah pukul 4. Okay fine lah pukul 4 kan. Lepas tu aku pun pusing. Okay, masa aku nak terlelap tu, aku dengar, aku duduk dekat yang bahagian yang tepi tingkap lah, belah tingkap. Okay, lepas tu aku dengar apa, ada orang main badminton waktu malam. Bukan malam, pagi. Pukul 4 pagi ada orang main badminton yang aku dengar macam ada orang ni tampar bola tu. Lepas tu orang sini sambut tampar berulang kali weh. Hampir 2-3 minit weh. Aku macam, weh siapa pula main badminton weh kalau dia mencengah. Lepas tu lah aku tunggu lah bila bunyi ni nak hilang. Aku jadi macam tak boleh nak tidur balik lah. Tak lama pula aku nampak lah ada macam satu lembaga kan, dia lalu lalang depan bilik aku. Aku dah macam, weh, aku apa lagi, aku letak kaki aku kat dalam aku punya comforter. Aku tidur lah, aku buat tak dengar. Lepas tu aku macam sedar dah pagi lah. Masa tu aku tak cerita kat roommate aku. Bila dah seminggu ke 2 minggu macam tu, baru aku cerita. Aku tanya diorang, weh korang dengar tak dari pagi kan? Dengar apa diorang tanya. Hari tu aku dengar ni. So diorang pun terkejut sebab diorang tak dengar apa malam tu. Aku pernah dengar juga. Waktu tu aku tak tidur lagi lah. Aku jenis yang susah tidur kan. So aku terdengar macam ada orang terlanggar meja. Okay, meja study ni berat tau. Meja kat college aku ni berat tau. Meja kayu kan. So bila kau terlanggar macam dengar aku macam kau terlanggar macam kau nak berlari. Lepas tu kau terlanggar meja tu. Jadi meja tu sengit kan. Macam tu bunyi dia. Lepas tu aku dah macam, aku tak nampak lah meja mana yang sengit, meja mana yang kena langgar tu. Tapi aku macam berasa benda tu dekat sangat dengan aku tau. So aku buat tak tahu lah. Okay. Ni yang cerita ni pula, dia situasi yang sama tau, dekat dalam college yang sama, cuma bilik yang berbeza. Macam aku sem 1 dengan sem 2 bilik sama, sem 3 dengan sem 4 bilik sama. So 2 sem ni aku separate lah. Maksudnya 2 fasa ni aku separate lah kan. Masa sem ni ulang balik lah sem 1 kan. Sem 1 tu aku masuk, ni awal-awal lah, awal sem aku dah kena kacau lah. Aku masuk college tu kan, masa tu bulan puasa lah. Aku rasa seminggu ke pertengahan puasa aku rasa. Aku masuk 23 Mei 2018 kot. Aku masuk situ. Lepas tu dah kan aku cakap kan, satu bilik ada 4 orang kan, 4 katil kan. Kita orang bukan katil double decker tau, katil biasa ni. Lepas tu aku masuk. Lepas tu tak lama ada budak Punjabi masuk lah kan. Sebelah dia katil sebelah aku tau. Asyik baik. Lepas tu aku tunggu gak mana roommate yang lain kan. Tak ada. Maksudnya dalam bilik tu kita orang 2 orang je. Tapi katil 4. Lepas tu aku macam seminggu tu 2 minggu tu. Yang pertama tu kan bulan puasa kan. Kita orang macam-macam lah benda yang kita orang dengar kat situ. Macam almari. Kau bayangkan lah bulan puasa, almari bunyi, tiba-tiba macam bunyi kau gantung cermin kat almari. Dalam almari pintu tutup tau. Okay, kau dengar macam seolah-olah macam kau cawan ataupun cermin yang digantung dalam tu jatuh. Tapi tak, almari tu tak buka dekat dalam tu. Lepas tu aku dah macam, sudah apa benda ni kan. Sudah.
Lepas tu aku ada dengar juga macam seolah-olah ada orang yang berjalan dalam bilik tu tau. Jalan tapak kaki. Tapi waktu malam aku tak nampak siapa lah. Tapi dalam bilik tu dengar kuat gila kan. Macam kau berjalan, kau dengar kan macam kaki orang kan. And then aku juga pernah experience macam seolah-olah macam ada benda tau yang pandang aku, yang jadikan aku rasa tak selesa. Aku dapat rasa, aku je yang boleh rasa. Kadang-kadang aku nampak tau, tapi aku tak nampak malam tu. Tapi aku rasa benda tu memang pandang aku tau. Memang pandang je. Aku jadi tak boleh tidur aku di sana, di sini. Tapi aku dalam situasi yang takut lah. Aku rasa aura yang lain lah. Lain daripada biasa aku rasa kan. So tak lama aku tak boleh tidur. Dalam pukul dah nak subuh juga lah aku baru dapat tidur kan. Aku bayangkan lah kelas lepas tu pagi tu memang aku pisang lah. Pisang teruk lah. Muka dah macam apa masa pagi tu. Lepas tu aku ingatkan aku seorang je rasa lah. Rupanya roommate aku yang seorang Punjabi tu, dia pun experience benda yang sama lah. Which mean dia kena kacau and everything kan. Lepas tu bila masuk apa panggil, bila dah 2 minggu macam tu tak ada orang nak masuk, aku pun cakap lah kat roommate aku, bilik kita ni kena sumpah kan. Sebab satu blok tu yang budak baru masuk semua pergi atas tau. Maksudnya arah atas, A berapa kan. Pasal kita orang ni main block kan, yang depan sekali arah 3, takkanlah tak ada orang nak masuk kan. Kenapa orang mesti naik atas semua kan. Lepas tu aku dah macam mati lah kita kalau duduk 2 orang je bilik macam ni kan. Dah dia PhD tu program 1 tahun lah. Aku PDT program 2 tahun. Dah benda tu dah berlaku dah ni everything. Adalah masuk seorang roommate aku. So jadi bilik tu 3 orang. Pada 3 orang tu dia pun cerita lah. Dia 2 minggu yang pertama pun dia kena juga macam biasa lah. Kena kacau and everything kan. Tapi dia masuk tu lepas raya aku rasa. Lepas raya dia masuk. Dia pun kena juga benda-benda yang kita orang kena masa 2 minggu tu lah. Nasib baik aku dengan yang roommate aku kena tu, kita orang dah sekali kena. Kalau kau kena seorang kau tak tahu nak cakap apa weh. Lepas tu experience yang lagi satu ni, dia aku SEM 2 lah. Roommate aku semua dah apa kan, macam ni. Roommate aku rasanya diorang baru nak siap-siap nak tidur kot rasanya. Lepas tu aku duduk dekat tepi pintu tau. Obviously memang bila kau buka pintu memang nampak meja aku, memang tempat aku memang nampak lah kan. So masa tu masa dah siap nak tidur, masa tu dah pukul 12 rasanya. Pukul 12 aku 1 tau, tak ingat. Masa tu aku dengar macam seolah-olah ada orang ketuk pintu lah. Tapi bukan pintu bilik aku. Pintu bilik selang aku, satu bilik kan, depan dia tu. Aku dengar macam tu, orang ketuk. Tapi dia tak bagi salam, maksudnya dia ketuk kan. Aku cakap kat roommate aku, asal lah orang tu tak buka pintu kan. Lepas tu aku pun nak try lah tengok kan. Nak buka pintu, aku buka pintu tengok ada orang ketuk kan. Mungkin aku nak cakap lah, mungkin dia dah tidur kan. Lepas tu, kesian lah dia asyik ketuk kan. So aku pun buka pintu weh. Tak ada siapa-siapa weh. Tak ada siapa-siapa. Masa tu dah nak pukul 1 ke 12.30 macam tu. Aku rasa macam aku salah dengar kot. Macam tu. Aku bebel juga kan sebelum aku buka pintu tu. Dah malam-malam macam ni ketuk-ketuk pintu pahal kan. Bila aku buka memang tak ada siapa. Roommate aku pun pelik tengok aku buka pintu tiba-tiba kan. Malam-malam buta. Tengok tak ada apa pun. So itu je kot pengalaman yang aku yang aku experience, yang aku nak cerita korang kan. Tak, aku sebenarnya ada banyak lagi, tapi aku pilih-pilih lah yang mana aku rasa macam aku nak kongsi ataupun aku nak cerita kan. Itu je lah kot. Tapi itulah, walaupun korang kat mana pun korang berada, benda tu semua tetap ada. Benda yang korang tak nampak ni still ada. Korang kena respect tempat dia. Kau kena jadi orang yang bersih bila datang tempat yang kau bukan tempat kau. So jangan mulut celupa kan. Kalau kau nampak, just biar je. Maksudnya kau tak payah nak tegur dia, tak payah nak apa. Kau tak payah sibuk-sibuk nak tanya, pasal bau wangi ni lah, asal kau bau macam bau busuk ni lah. Tak payah, benda tu tak payah cakap. Bila kau cakap, benda tu jadi macam dia suka kat kau pula kan. Mana tahu suka kat kau. Payah nanti. So guys, jangan lupa comment, like and don't forget to subscribe. Also,
tekan bell notification. Kalau ada video baru, so korang akan dapat notification lah.